Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ini kita akan belajar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas dan juga teori pelanggaran, dan kita akan belajar bagaimana nak menerangkan faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas berdasarkan teori pelanggaran. Okay, so kita lihat dulu apakah faktor-faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas. Okay. Okay, kalau kita masak dekat rumah, okay, hari tu kita dah bincangkan kalau ketulan daging yang besar kita potong kepada saiz yang kecil. Jadi itu merupakan satu faktor dalam kadar yang mempengaruhi kadar tindak balas. Bila daging dipotong kepada kepingan kecil, dia akan masak dengan lebih cepat. So faktor yang pertama adalah, okay, tuliskan dulu ya, faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas. Okay, maksudnya apabila kadar tindak balas tinggi, tindak balas itu lebih cepat. So masa tindak balas adalah lebih singkat atau lebih pendek. Okay, so sekarang faktor yang pertama adalah faktor saiz. Okay. Okay, faktor yang kedua adalah kepekatan. Okay, faktor ketiga adalah faktor suhu. Okey, ini yang kita aplikasi kat rumah apabila nak larutkan dalam gula, lebih mudah gunakan air panas iaitu suhu yang lebih tinggi. Dan faktor ketiga adalah faktor mangkin. Okey, nanti kita lihat dulu apakah dia mangkin ya. Okey, semua faktor ni bagaimana dia mempengaruhi kadar tindak balas? Okey, so sekarang kita lihat apabila saiz kecil, so kadar tindak balas akan tinggi. Okey. Yang ini pula apabila kepekatan tinggi atau kepekatan bertambah, kadar tindak balas pun bertambah atau kadar tindak balas pun tinggi. Okey, boleh guna tinggi atau bertambah. Jangan guna kadar tindak balas cepat, itu adalah salah. Okey, suhu pula. Okey, kalau air panas tadi, suhu tinggi, kadar tindak balas pun tinggi. Okey, dan mangkin apabila ada mangkin, okey, tindak balas yang mempunyai mangkin, so kadar tindak balasnya akan tinggi berbanding dengan tindak balas yang tiada mangkin. So lepas ni kita akan lihat satu persatu. Okey, ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas. So semua sekali ada berapa faktor ni? So kita belajar setakat ni kita ada 4 faktor. Yang pertama adalah saiz, kepekatan, suhu dan mangkin. Okey? So, sekarang kita lihat pula teori pelanggaran. Apakah pula teori pelanggaran? Okey. So kita lihat dulu apa maksud bila teori ni. Dalam buku pun ada yang merujuk buku ya. Okay, teori pelanggaran mengatakan tindak balas kimia boleh berlaku apabila satu zarah tindak balas atau satu zarah bahan tindak balas berlanggar dengan zarah lain dengan jumlah tenaga kinetik tertentu. Okay, zarah-zarah sentiasa berlanggar antara satu sama lain. Okay, apabila dia berlanggar dan dia mencapai tenaga kinetik tertentu, dia akan menghasilkan tindak balas kimia. Okay, bagaimana tindak balas berlaku? Okay, ada dua syarat. Syarat yang pertama, zarah-zarah yang berlanggar mesti mempunyai tenaga yang cukup. Okey, tenaga nanti kita lihat apa maksud tenaga kat sini. Dan zarah-zarah yang berlanggar mesti mempunyai orientasi pelanggaran yang betul. Itu syaratnya untuk membolehkan tindak balas berlaku. Okey? So dalam teori pelanggaran ni kamu perlu tahu dua istilah. Yang pertama yang penting adalah maksud tenaga pengaktifan. Okey, kita tahu zarah-zarah sentiasa bergerak, maksudnya dia mempunyai tenaga kinetik. Okey, so apakah dia tenaga pengaktifan? Tenaga pengaktifan ini adalah tenaga minimum yang diperlukan oleh zarah bahan tindak balas untuk bertindak balas. Okey, dia sama sekiranya zarah-zarah itu berlanggar tapi tidak semestinya menghasilkan tindak balas. Okay? Tetapi kalau dia berlanggar dan mencapai tenaga minimum ini, so dia akan menghasilkan bahan tindak balas. Okay?
Yang kedua, istilah yang kedua yang kamu perlu tahu adalah pelanggaran berkesan. Okey, Zara sentiasa berlanggar tetapi tidak semua pelanggaran menghasilkan tindak balas kimia. Pelanggaran yang menghasilkan tindak balas kimia kita panggil sebagai pelanggaran berkesan. Okey, so pelanggaran ni kalau pelanggaran berkesan ni akan membentuk hasil tindak balas. So boleh ya? So dua istilah itu adalah kamu perlu tahu yang pertama tadi tenaga pengaktifan. Okey, tenaga pengaktifan, tenaga minimum yang perlu dicapai oleh bahan tindak balas untuk menghasilkan tindak balas kimia. Okey, simbolnya adalah EA. Dan yang kedua kamu perlu tahu apakah dia pelanggaran berkesan, iaitu pelanggaran yang menghasilkan tindak balas kimia. Okey. So pelanggaran berkesan ini kalau ia meningkat bermaksud kadar tindak balas pun akan meningkat. Okey. Itu adalah teori pelanggaran. Nanti nota ni cikgu akan masukkan dalam grup. Okey, ini kita panggil gambar aja profil tenaga. Untuk pengetahuan kamu, kita ada dua jenis tindak balas kimia. Okey, yang pertama adalah tindak balas exotermik. Ini adalah tindak balas endotermik. Okey, kamu akan belajar selanjutnya dalam Form 5, apakah dia exotermik dan endotermik? Sebenarnya exotermik tindak balas yang membebaskan haba ke persekitaran. Yang ini pula tindak balas yang menyerap haba dari persekitaran. Okey, yang lebih baik ini kita akan belajar tahun depan ya. Cuma yang kita perlu tahu sekarang adalah bagaimana nak tentukan EA tadi. EA ingat tak? EA adalah tenaga pengaktifan. Okey, untuk tindak balas exotermik, bahan tindak balas, tenaga ini adalah paksi tenaga. Kandungan tenaga bahan tindak balas lebih tinggi daripada hasil tindak balas kerana dia telah membebaskan haba ke persekitaran. Okey, EA tenaga pengaktifan mesti diukur dari aras yang sama dengan bahan tindak balas ke puncak. Okey, so kita kata tadi kalau misalnya bahan zat-zat tindak balas berlanggar. Okey, dia tenaga dia sampai sini saja contoh So tak sampai lagi kepada tenaga pengaktifan. Jadi tidak boleh menghasilkan tindak balas. Okey, so kita tak dapat hasil lah. Okey, tetapi kalau zat-zat yang berlanggar itu boleh mencapai atau melebihi tenaga pengaktifan, contohnya tenaga pengaktifan kat sini kan. So dia berlanggar, capai tenaga pengaktifan ini. So dia bolehlah lepas yang tinggi ni, aras yang paling tinggi, so boleh menghasilkan tindak balas kimia. Okey, sama juga endotermik hanya berbeza tenaga bahan tindak balas lebih rendah berbanding hasil tindak balas kerana kat sini dia menyerap haba, so sebab itu tenaga selepas itu lebih tinggi. Okey, sama lagi prinsipnya adalah tenaga pengaktifan mesti dikira daripada aras bahan tindak balas ke puncak. Itu yang perlu kamu tahu bagaimana nak tentukan EA mesti daripada bahan tindak balas ke puncak. Okey, so ini kita panggil sebagai gambar rajah profil tenaga. Alright, so itu saja tentang teori pelanggaran. Okay, sekarang kita nak kaitkan antara teori pelanggaran dengan faktor tadi. Bagaimana kita nak menerangkannya dalam esei, soalan esei. Okay, so cikgu dah tuliskan. Ini kamu boleh isi nanti pada muka surat 184. Okay, sekejap. Okay, muka surat 184 nanti kamu boleh isi ya, muka surat 184 dalam modul. Okey, kita lihat faktor-faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas. Okey, yang pertama adalah saiz. Kita tengok saiz dulu. Saiz kalau kecil kadar tindak balas tinggi. Kedua, kepekatan tinggi, kadar tindak balas pun tinggi. Kemudian yang ketiga, suhu. Apabila suhu tinggi, kadar tindak balas tinggi. Dan makin, kalau ada makin, kadar tindak balas tinggi. Okey, ini adalah dalam AC bagaimana nak terangkan, biasanya 5 markah. Ini adalah markah yang pertama. Okey, markah yang kedua kita terangkan bagaimana faktor ini mempengaruhi kadar tindak balas. So untuk faktor saiz, kalau saiz kecil, jumlah luas permukaan terdedah kepada pelanggaran besar. Okey, faham tak yang ni? Sekejap ya, cikgu lukiskan. Okey, contoh kita ada satu cube, kubus. Okey, ini satu kubus, contohnya ini semua 1/1. Panjang kali lebar. Okey, apabila kubus yang sama, contohnya kita potong kepada 4. So kita akan dapat 4 kubus kan?
Yang penting yang kita malarkan, yang kita mesti constant, adalah dia punya GSIM. So sekarang kita bahagi 4. So kita akan dapat 4 kubus kecil. Okey, sekarang ini luas permukaan, kita kira permukaannya lah. Permukaan yang ada untuk yang besar. Okey, ini saiz besar. Kemudian kita potong menjadi saiz kecil. Okey, luas permukaan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, permukaan yang ada 6 yang terdedah kepada pelanggaran. Okey, betul 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, yang ini pula permukaan yang ada telah menjadi, okey, satu ini adalah 6, saudara, 4 kubus. So kita akan dapat 24 permukaan. Jadi kalau apabila saiz kecil, bila saiz kecil, jumlah, mesti ada perkataan jumlah ni. Perkataan jumlah ni sangat penting. Okey, jumlah. Jumlah luas permukaan adalah besar. Okey? Maksud dia yang ini tadi. Okey, jumlah, bila saiz kecil, jumlah luas permukaan yang terdedah pada pelanggaran adalah besar. Okey, untuk faktor kepekatan pula, apabila kepekatan tinggi, poinnya adalah bilangan zarah per unit isi padu bertambah. Kenapa? Apa maksud bilangan zarah per unit isi padu pula? Okey, untuk kepekatan, okey, contohnya kita ada kepekatan 1.0 mol per dm padu dan kepekatan larutan satu lagi 0.5 mol per dm padu. Okey, mol ini, bila mol, kita belajar kan dalam 1 mol bahan mengandungi sebanyak 6.02 darab 10 kuasa 23 zarah. Okey, so yang mana lebih banyak zarah? Kita tengok 1.0. Ini lebih banyak zarah, 6.02 darab 10 kuasa 23. Kita anggap macam tu untuk kira. Yang ini 0.5 darab 6.02 darab 10 kuasa 23 zarah. Okey, yang mana lebih banyak zarah? Ini bilangan zarah. Okey, per unit isi padu ini bermaksud untuk 1 per dm padu ni, untuk 1 dm padu. Okey, dalam 1 unit isi padu ni ada berapa banyak zarah. So yang ni dalam zarah per unit isi padunya lebih tinggi. Okey, itu maksudnya apabila kepekatan tinggi, bilangan zarah per unit isi padu adalah tinggi. Okey, bagi suhu pula, apabila suhu tinggi kita tahu apabila kita bekalkan suhu, okey, maksudnya bekalkan tenaga haba kepada zarah-zarah, zarah-zarah akan bergerak lebih laju, tenaga kinetik zarah-zarah adalah tinggi. Okey, bagi mangkin, mangkin ni lain sikit. Apa fungsi mangkin? Okay, tadi kita belajar, kita ada satu laluan gambar rajah profil tenaga tadi kan. So mangkin ini menyediakan laluan alternatif dengan tenaga peaktifan lebih rendah. So lebih banyak zarah yang melanggar mencapai tenaga peaktifan. Okey, cikgu tahu kamu tak berapa faham. Sekejap kita lihat. Okey, ini pun kamu boleh rujuk dalam modul kamu muka surat. Sekejap Muka surat 183. Kita lihat sekejap apa mangkin ni. Okay, mangkin ini dia adalah bahan yang mengubah kadar tindak balas. Maksudnya kadar balas tu boleh lagi tinggi, tapi dia tidak berubah secara kimia. Maksudnya dia tak ambil bahagian dalam tindak balas kimia. Okay, so kita lihat apa maksud menyediakan laluan alternatif. Okay, lihat gambar ni. Okay, ini adalah gambar rajah profil tenaga tadi. Okay, yang ini yang asal. Ini adalah untuk eksotermik tadi kan. So tenaga peaktifan yang asal adalah daripada bahan tindak balas ke atas, ke punca yang asal. Okey, EA. EA ini adalah tenaga peaktifan sebelum pelanggaran yang dimiliki tanpa mangkin. Okey, yang ini tanpa mangkin.
Okay, apabila ada mangkin menyediakan jalan alternatif ataupun kita kata shortcut lah. Okay, shortcut yang ini, yang garis putus-putus ni. Okay, so shortcut ni atau lintasan alternatif ini menyediakan tenaga keaktifan EA prime. EA prime ni ada mangkin. Di mana tenaga keaktifannya lebih rendah. So bila lebih rendah, lebih banyak zarah-zarah yang berlanggar boleh mengatasi tenaga keaktifan yang lebih rendah ini. Jadi tindak balas lagi cepat. Okey, itu saja. So nanti kamu baca muka surat 183. Okey, so itu adalah mangkin. Nanti cikgu ajar bagaimana nak gunakan poin-poin ni untuk jawab exam. Okey, then ni sebenarnya tadi berapa markah? Baru 1, 2 markah. Dia biasa 5 markah kan? Okey, so poin seterusnya yang perlu ada adalah kamu mesti sebut frekuensi pelanggaran antara. Okey, antara ini kosong ni masukkan zarah apa dan zarah apa yang berlanggar. Okey, yang ini mesti dapatkan daripada persamaan ion. Okey, tak apa, lepas ni kita belajar. Okay, seterusnya adalah frekuensi pelanggaran, tengok beza dia. Berkesan. Ini pelanggaran, ini berkelanggaran, berkesan antara apa dan apa juga. Zarah ni masukkan juga antara zarah apa dan zarah apa yang berlanggar. Okey. So kadar tidak balas akan bertambah. Okay, so ada 5 sekali. Tapi untuk mangkin berbeza sikit. Untuk mangkin ini markah pertama. Okay, sebut dulu dia ada mangkin. Kemudian yang kedua, yang ketiga, dia terus kepada frekuensi pelanggaran berkesan. Dia tak ada frekuensi pelanggaran. Okey? Kerana mungkin dia hanya menyediakan lintasan alternatif saja. Boleh ya? Tak apa, tak faham lepas ni boleh PM cikgu, okey? So yang ini kamu untuk jawab esei untuk faktor yang mempengaruhi kadar tidak balas, mesti sentiasa rujuk muka surat 184. Itu penting. Okay, sekarang kita nak lengkapkan latihan dulu. Okay. Ingat balik bagaimana nak tulis persamaan ion, kerana persamaan ion ini digunakan untuk kita tentukan zarah apa berlanggar dengan zarah apa. Okay ya. So, sekarang ini adalah muka surat 186. Nanti kamu buka muka surat 186. Lengkapkan terus. Okey. Kita lihat yang pertama, magnesium bertindak balas dengan asid hidroklorik menghasilkan magnesium klorida dan hidrogen. Okey, untuk dapatkan persamaan ion, kamu ingat lagi tak? Kita perlu kenal pasti yang mana larutan. Okey, dalam persamaan ni larutan adalah asid dan garam. Ni garam larut. Okey, ini adalah logam. Ini adalah gas. Okay. So sekarang bila dah tahu yang mana larutan, apa perlu kita buat? Kita tengok ion yang sama, kita cancelkan. Dalam ni ion yang sama adalah klorida. Okay, kamu cancelkan ion yang sama sebelah kiri dan kanan. So kita akan dapat magnesium bertindak balas dengan, di sini hanya tinggal ion hidrogen. So ada 2 tu ikut. 2 H+. Okay, menghasilkan, di sini dah tinggal ion magnesium. Sebab ion klorida kita dah cancel. Dan H2. Okay, so sekarang kita nak tulis apa berlanggar dengan apa. Zarah yang berlanggar dalam bahan tidak balas. So zarah yang berlanggar hanya tengok bahan tidak balas je. Ini dan ini. Okay, macam mana kita nak tulis? So magnesium adalah logam, so zarahnya adalah atom. So mesti tulis atom magnesium. Dan ini adalah ion hidrogen yang berlanggar. Macam tu. Okey? So, tunjukkan lagi sekali yang contoh seterusnya. Okey, yang bawah magnesium dengan asid nitrik. Okey, sama saja konsep dia. Larutan ekor adalah asid dan ini adalah garam yang larut. Dan kita cancelkan ion yang sama, iaitu kat sini ion nitrat yang sama. So yang tinggal adalah magnesium bertindak balas dengan, di sini masih sama, tinggal 2H+. Menghasilkan di sini tinggal
Mg2 plus dan H2. Salah. H2. Okay. So yang berlanggar adalah atom lagi sekali. Atom magnesium dan ion hidrogen. Okay. So nanti lengkapkan yang lain ya. Okay, cikgu tunjukkan yang lain sikit. Ini sama. Logam dengan ni sama. Mana yang lain sikit? Ini. Okay, nombor 5. Okay. Kalsium karbonat bertindak balas dengan asid hidroklorik menghasilkan kalsium klorida, air dan karbon dioksida. Okay, kita cari dulu yang mana adalah larutan aqueous. Okay, larutan aqueous adalah asid dan garam larut. Kalsium karbonat ini batu kapur, dia pekerjaan, bukan larutan. Air, gas, karbon dioksida. Okay, dan kita cancelkan ion yang sama. Okay, ion yang sama di sini adalah klorida. So yang tinggal adalah kalsium karbonat bertindak balas dengan di sini tinggal 2H plus menghasilkan Ca2 plus H2O dan CO2. So apa kita nak cakap di sini yang berlanggar? Siapa yang berlanggar? Okay, ini kita hanya sebut kalsium karbonat. Tak perlu sebut atom. Dia bukan atom. Dalam zarah dia adalah ion tapi kita tak sebut sebagai. Just sebut kalsium karbonat berlanggar dengan ion hidrogen. Kita tak boleh sebut ion kalsium karbonat. Tak boleh. Nak sebut molekul pun tak boleh. Okay? Okay, yang ini pula adalah hidrogen peroksida. H2O2 ni. Kalau tak pernah jumpa Okay, penguraian hidrogen peroksida akan menghasilkan air dan oksigen. So kat sini kita tak boleh buat persamaan ion sebab ini tak ada. Ini adalah cecair dan gas. So di sini tiada. Okay, so apa yang berlanggar sekarang? Kita hanya sebut yang berlanggar adalah molekul hidrogen peroksida itu sendiri yang berlanggar antara satu sama lain. Okay? Okay, yang bawah ini, okay, ini yang baru kamu jumpa. Okay. Na2S2O3 ini namanya adalah natrium thiosulfat. Di mana sama kimia ini wujud daripada natrium Na+ dan S2O3 2- ini adalah ion thiosulfat. Okay, bila kita silangkan, sini akan jadi 1, sini jadi 2. So, itu yang dapat Na2S2O3. Okay, dia adalah larutan. Tidak dengan asid, dapat larutan, garam larut juga. Air, gas, sulfur dioksida dan sulfur. Sulfur ini adalah pepejal. Pepejal warna kuning, belerang. So, di sini pemerhatiannya kalau biasa soalan akan keluar ni. Pemerhatian kat sini adalah mendakan kuning terbentuk. Nanti cikgu masukkan video-video eksperimen yang berkaitan. Okey, so sekarang kita nak cari dulu mana dia punya larutan aqueous nak buat bersama ion kan. So larutan aqueous adalah natrium thiosulfat, asid sulfurik dan natrium sulfat. Okey, itu adalah larutan aqueous. Kita cancelkan ion. Cancelkan ion yang sama. Ion apa yang sama sini? Natrium, sulfat dengan sulfat. So natrium sulfat ni dah tak ada. Dah dua-dua dah cancel. Okay, so sekarang yang tinggal di sini adalah S2O3 2- ion thiosulfat tinggal seorang-seorang. Sini tinggal 2H plus. 2 tu datang mana sini bawah ni 2. 2H plus. Okay. Menghasilkan yang tinggal air, gas sulfur dioksida dan sulfur. Itu soalan. So, apa yang berlanggar? Yang berlanggar adalah ion thiosulfat dan ion hidrogen.
Kenapa semua ni penting? Sebab kita nak gunakan yang ini, zarah-zarah yang berlanggar ni untuk terangkan frekuensi pelanggaran nanti antara siapa dan siapa berlanggar. Sebab tu kamu kena mahir tulis persamaan ion. Alright, so nanti lekatkan pada surat 186. Seterusnya rujuk yang bawah tu surat 186 hingga 189. Kita nak lengkapkan semua. Ni yang kita nak gunakan yang tadi, yang ni nak gunakan maklumat yang kita belajar tadi ni, bagaimana nak menjawab. Sekejap ya. Soalan nombor 2 ni muka surat 186 yang bawah tu ya, nombor 2. Kita lihat ada 2 eksperimen di sini. Eksperimen pertama adalah menggunakan 20 cm padu asid hidroklorik 0.5 mol PDM padu dan serbuk kalsium karbonat pada 30 darjah Celsius. Eksperimen 2 pula masih sama isi padu dan kepekatan asid yang sama tetapi ia menggunakan ketulan kalsium karbonat berlebihan pada suhu yang sama 30. So faktor di sini adalah faktor saiz, di mana eksperimen 1 menggunakan serbuk, ini menggunakan ketulan. So bila ketulan ini adalah saiz besar, yang ini saiz dia kecil. Kita mesti ada idea. So bila saiz kecil, eksperimen 1 kadar tindak balas lebih tinggi. Kalau ada 2 eksperimen, mesti buat perbandingan, ada perkataan lebih. Kalau soalan kata bandingkan, kamu kena jawab kadar tindak balas eksperimen 1 lebih kecil, lebih tinggi berbanding eksperimen 2. Persamaan kimia yang seimbang kerana bahan tindak balasnya sama, asid hidroklorik dan kalsium karbonat, jadi persamaan kimia bagi kedua-dua eksperimen adalah sama. Kalsium karbonat, so menghasilkan asid dengan karbonat logam dapat garam, air dan karbon dioksida. Seimbangkan. Persamaan ion, tadi kita dah belajar. Yang kita cancel adalah Cl dengan Cl. So kat sini cikgu tak ada conteng persamaan ni. So akan tinggal 2H+, tidak balas dengan Ca, CO3. Sini masukkan Ca2+, dan H2O dan CO2. Sekejap, cik balik persamaan tadi, salah ke? Itu, yang itu. Hitung isi padu ni cikgu nak kamu hitungkan, jawapannya adalah 120 cm padu. Hitung macam biasa, guna cara yang kita dah belajar. Faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas. Apa faktor di sini? Faktor saiz. So kita sebut saiz kalsium karbonat dalam eksperimen 1. Ditulis dalam buku terus ya. Lebih kecil berbanding eksperimen 2. Itu adalah faktor. Faktor apa? Saiz. Ini bagaimana faktor mempengaruhi kadar tindak balas. Bagaimana faktor saiz tu? Kita pergi pada poin yang kedua tadi. Bila saiz mesti cerita tentang jumlah luas permukaan. Cikgu pen warna lain. So kat sini kita sebut jumlah luas permukaan kalsium karbonat yang terdedah kepada pelanggaran dalam eksperimen 1 lebih besar.
Okey, bandingkan. Mesti ada berbanding. Eksperimen 2. Tak perlu dah tulis ayat penuh tu. 2 Roman. Salah. Okey. Poin yang kedua. Okey, poin yang ketiga. Dia kata bandingkan frekuensi pelanggaran antara zarah. So, just bagi tahu frekuensi pelanggaran. Okey, antara zarah kena masukkan zarah apa tadi berdasarkan samaran ion antara kalsium karbonat dan ion hidrogen. Okey, kita refer kepada yang kadar bahan lebih tinggi eksperimen 1 . So kita ion hidrogen dalam eksperimen 1. Ambil yang lebih tinggi untuk explain. Dalam eksperimen 1 lebih tinggi. Mesti ada perkataan lebih. Sebab ada perbandingan lebih tinggi daripada eksperimen 2. Okey? Okey, tengok ya. Cikgu nak highlight sikit. Mana tadi? Okey, ni mesti mention antara apa dan apa. Dan ada perbandingan mesti ada perkataan lebih. Okey, ni frekuensi pelanggaran. Okey, seterusnya adalah frekuensi pelanggaran berkesan. Okey, yang ini pula frekuensi pelanggaran berkesan. Tadi pelanggaran saja, ini pun sama je ayat dia. Ulang je balik, cuma tambah perkataan berkesan. Frekuensi pelanggaran. Kenapa ada berkesan? Ingat apa maksud pelanggaran berkesan? Pelanggaran yang menghasilkan tindak balas kimia. So frekuensi pelanggaran berkesan antara, masukkan lagi sekali, antara apa dan apa berlanggar, antara kalsium karbonat dan ion hidrogen. Eksperimen nombor 1 dalam eksperimen 1. Lebih tinggi berbanding atau daripada mana-mana boleh. Eksperimen 2. Okey, so seterusnya kita bandingkan kadar tindak balas. Jadi kadar tindak balas eksperimen 1 lebih tinggi berbanding atau daripada mana-mana yang eksperimen 2. Okey, senang saja. Okey. Okey, untuk lakaran graf. Okey, lakaran graf oleh kerana ia menggunakan faktor saiz tadi. Okey, kita dah kira suhu akhir, isi padu akhir gas sama. Okey, jadi ada dua lengkung. Okey, sebab dulu eksperimen ada dua lengkung tapi isi padu gasnya sama. So lengkung akhir itu mesti bertemu. Okey, dalam buku dah bagi dia punya paksi . Okey, ini adalah isi padu gas. Okey, mesti ada unit, label dan unit. Okey, ini adalah masa saat. Okey, so lengkungnya kita buat lagi. Sekejap, semulalah. Okey. So yang bawah ini adalah eksperimen 2 di mana kadar tindak balas lebih rendah. Dan atas ini adalah eksperimen 1. Kadar tindak balas lebih tinggi. Apabila kadar balas lebih tinggi, kecerunan lebih
tinggi. Okey, kalau nak buat catatan, kecerunan graf tinggi bermaksud kadar tindak balas adalah tinggi. Okey, isipadu akhir gas adalah sama. Kalau nak buat, isipadunya adalah 120 yang kita kira tadi. Isipadu maksimum. Okey, so kita teruskan kepada nombor 3. Faktor apa pula? Kita lihat nombor 3. Nombor 3, okey, kita baca dulu soalan. Ada 2 eksperimen. Okey, eksperimen 1 menggunakan 20 cm padu asid hidroklorik 0.5 mol per dm padu serbuk magnesium. Okey, suhu sama 30, kedua-duanya serbuk magnesium. Isi padu asid sama, kepekatan asid sama, perbezaannya adalah jenis asid. Okay, apa beza kedua-dua asid ni? Asid hidroklorik dan asid sulfurik. Apa beza dia? Di mana asid hidroklorik ini adalah asid monoprotik. Ini adalah asid diprotik. Okay, so persamaan kimia yang seimbang tak samalah sebab asidnya berbeza. So, kita lihat persamaan kimianya, HCl bertindak balas dengan magnesium, so dapat garam, magnesium klorida dan hidrogen. So, dua seimbangkan. Yang ini pula asid sulfurik bertindak balas dengan magnesium, menghasilkan magnesium sulfat dan gas hidrogen. Okey, dah seimbang. Okey, persamaan ion yang ini yang cancel adalah HCl dengan Cl, so yang tinggal H plus bertindak balas dengan magnesium atom. Menghasilkan sini tinggal Mg2 plus dan H2. Okey, yang ini 2H plus juga sama dengan Mg, tinggal sini Mg2 plus dan H2. Kalau kamu boleh jumpa asid dengan logam mesti persamaannya ion hidrogen tidak balas dengan logam itu. Okay, hitung isi padu gas yang terbebas. Isi padu ni berbeza. Ini jawapannya 120 cm padu. Nanti kamu kira Ini jawapannya 240 cm padu. Okey? Okey, samaan ion pengionan asid. Okey, faktor kat sini sebenarnya faktor apa? Faktor kepekatan. Kepekatan siapa? Kepekatan ion hidrogen kerana asid monoprotik dan asid diprotik. Okey, so kita lihat dia nak persamaan pengionan asid. Persamaan pengion asid yang di sini HCl apabila mengion dalam air dia cerai menjadi H plus dan Cl minus. Manakala untuk asid sulfurik larut dalam air menghasilkan 2H plus dan SO4 2 minus. Daripada sini kamu nampak yang mana ada lebih banyak ion hidrogen? Asid diprotik. Yang punya 2 kali ganda ion hidrogen. So kita tulis bawah ni, kamu tulis ya. 1 mol HCl hidroklorik mengion kepada 1 mol ion hidrogen. Okay, dan kalau soalan bagi dalam kepekatan 1 mol per dm padu HCl bermaksud mengion kepada ni pun 1 mol per dm padu lah. Ion hidrogen. Okay, sama juga sini 2 sekejap. 1 mol asid sulfurik mengion kepada ini 2. So 2 mol ion hidrogen. Jadi kalau dalam soalan dibagi dalam unit kepekatan 2 mol per dm padu asid sulfurik mengion kepada 1
1 mol dm padu sulfit mengayon kepada 2 mol per dm padu ion hidrogen. Okey, so bandingkan kepekatan mana lebih tinggi? Eksperimen 2. Jadi kita bandingkan kepekatan ion hidrogen. Okey, ini faktor kepekatan. Dalam eksperimen 2, lebih tinggi. Ataupun kita guna, oleh kerana nampak 2 dengan 1, kita guna 2 kali ganda. 2 adalah 2 kali ganda. Eksperimen 1. Okey, bandingkan faktor yang mempengaruhi. Faktor apa? Bilangan. Okey, sekarang ini ada faktor kepekatan. Okey, dalam kepekatan tadi, tengok balik kalau lupa. Bila faktor kepekatan, kita mesti masukkan bilangan zarah per unit isi padu. Okey, sekarang kita cerita tentang asid ion hidrogen. So, bilangan zarah itu kita nyatakan bilangan ion hidrogen. Jadi, bilangan ion hidrogen per unit isi padu dalam eksperimen 2 adalah 2 kali ganda eksperimen 1. Okay, kita guna 2 kali ganda kerana di sini cerita asid monoprotik dengan diprotik. Kalau soalan bagi asid yang sama tapi kepekatan berbeza, so kat sini kamu jangan kata 2 kali ganda. Kita guna perkataan tinggi, adalah lebih tinggi. Okey? Tengok pada soalan. Kalau monoprotik dan diprotik mesti guna perkataan 2 kali ganda. Okey, frekuensi pelanggaran macam biasa tadi, frekuensi pelanggaran antara apa dan apa. So, frekuensi pelanggaran antara adakah zarah yang berlanggar itu sama? So, kita lihat sama ion. Sama ion yang berlanggar 2H plus dengan Mg. Sini pun 2H plus dengan Mg. So, zarah yang berlanggar adalah sama. Frekuensi pelanggaran antara ion hidrogen dan atom magnesium dalam eksperimen 2 lebih tinggi. Lebih tinggi berbanding eksperimen 1. Okey, sebenarnya frekuensi pelanggaran berkesan pun sama, ulang je ayat yang sama. Cuma tambah perkataan berkesan. Frekuensi pelanggaran berkesan, tambah perkataan berkesan. Okey, lepas tu yang lain-lain tu semua sama sahaja. Senang je dapat markah. Hidrogen dan atom magnesium dalam eksperimen 2 lebih tinggi daripada eksperimen 1. Okey, bandingkan kadar tidak balas, maka kadar tidak balas eksperimen 2 lebih tinggi daripada eksperimen 1.
So sentiasa buat ayat perbandingan ni. Jangan kata bertambah-bertambah sebab bila ada dua eksperimen, dua tidak balas, mesti buat perbandingan. Okey, lakaran graf. Okey, lihat balik. Bila faktor kepekatan, okey, dia tak akan bertemu macam ni. Isi padu akhir tak sama. Okey, kalau faktor kepekatan. Sebab kat sini pun bila kira 120 dengan 240, isi padunya berbeza. Kenapa dua kali ganda? Tengok beza isi padu pun dua kali ganda kerana kepekatan ion hidrogennya berbeza dua kali ganda. So bagaimana dalam kes graf ni? Okay, dalam buku dia bagi paksi sudah. Dia bagi paksi dalam buku kamu. Okay, kita lukiskan. Okay, ini adalah paksi. So dia tak lawa ya. Paksi, label, isi padu gas dan unit. Kemudian masa. Okay, graf. Yang pertama, merah. Okay, satu lagi, separuh buat bawah. Okay, ini adalah yang 240. Satu lagi ni 120. Kalau lukis tu lebih kurang half lah. Okay, so mana eksperimen 2, labelkan mana eksperimen 1. So eksperimen 2 yang mana yang atas dah. Sebab yang ini lebih tinggi kecerunannya. So ni eksperimen 2, ini eksperimen 1. Okay, ingat ya kalau faktor kepekatan, isi padu akhir takkan sama. Jelas yang sama faktor saiz, faktor suhu dan faktor mangkin. Itu isi padu akhir dia sama. Kepekatan takkan sama sebab kepekatan mol per dm padu. Bila kita darab dengan V isi padu, automatically akan dapat bilangan mol. So bilangan mol tak sama, so isi padu akhir takkan sama. Okay? Okay, so kita bandingkan isikan kod kosong ini. Okay, kecerunan graf bagi eksperimen 1, eksperimen 2, kecerunan lebih tinggi daripada eksperimen 1 kerana kadar tidak balas eksperimen 2 lebih tinggi. Okey, isi padu hidrogen terkumpul dalam eksperimen 2 adalah 2 kali ganda. Lebih banyak daripada eksperimen 1. Asid sulfurik ialah asid diprotik. Manakala asid hidroklorik adalah asid monoprotik. Okey, di mana 1 mol asid sulfurik mengion kepada 2 mol ion hidrogen, 1 mol asid hidroklorik mengion kepada 1 mol ion hidrogen. Okey, so bilangan mol ion hidrogen dalam isi padu dan kepekatan asid yang sama adalah 2 kali ganda lebih banyak dalam asid sulfurik. Okey, nanti lengkapkan ya dalam buku. Okey, so kita lihat kepada nombor 4 yang terakhir dalam buku kamu. Faktor apa pula ni? Ya, ni faktor apa pula? Lain. Okey, dia bagi gambar rajah pula. Ini gambar rajah eksperimen. Okey, kalau kamu lihat tindak balas dia adalah antara asid hidroklorik dengan zinc. So, kita periksa kimia dulu lah. Asid hidroklorik bertindak balas dengan zinc. Menghasilkan apa? Zinc klorida dan gas hidrogen. Okey, asid dengan logam. So, dua. Okey, kat sini sama tak? Siapa yang beza kat sini? Di sini ada asid hidroklorik, zinc tapi ada kuprum 2 sulfat. Apa dia fungsi kuprum 2 sulfat? Ini adalah mangkin. So kuprum 2 sulfat merupakan mangkin bagi tidak balas logam dengan asid. Okey, mangkin ni dah tetap dah. Dia tak boleh tukar-tukar. Sebab tu salah satu ciri mangkin adalah dia khas untuk tidak balas tertentu. Okey. So persamaan kat sini masih sama. Cuma dekat atas ni tambah kuprum 2 sulfat. Menunjukkan tindak balas ini ada mangkin. Itu saja. Okey. Okay, bersama ion sama saja. So cancel ion yang sama adalah Cl dengan Cl. So dapat 2H+. Tindak balas dengan zinc. So kat sini tinggal Zn2+ dan gas hidrogen. So nanti yang berlanggar adalah ion hidrogen dan atom zinc yang berlanggar. Okey. Oleh kerana bahan tidak balas sama, hanya faktor mangkin saja. So isi padu gas akhir ni akan sama. So isi padu akhirnya adalah 600 cm padu. Yang ni semua kamu kira buat jalan pengiraan. Hitung ni kena buat jalan pengiraan. Jangan tulis macam cikgu 600 je.
Okey, nanti kamu kirakan. Cikgu bagi jawapan. Okey, bandingkan faktor. Okey, ini adalah faktor makin. So, macam mana kita nak tulis ni? So, kita macam ni tindak balas antara zinc dan asid hidroklorik dalam eksperimen 1 adalah tanpa mangkin. Bagi tahu. Manakala kupram 2 sulfat hadir dalam eksperimen 2 sebagai mangkin. Okey, maksudnya eksperimen 1 tanpa mangkin, eksperimen 2 ada mangkin. So eksperimen 2 lah kadar tidak balas dia lebih tinggi kerana ada kehadiran mangkin. Okey, bandingkan faktor tersebut mempengaruhi kadar. Jadi macam mana mangkin itu mempengaruhi kadar tindak balas. So kita kata namakan terus mangkin. Kalau kita tengok balik poin ni, poin kat sini. Okey, kalau tak ingat kita tengok yang mangkin punya. Okey, poin dia apa? Menyediakan laluan alternatif. Okey, mangkin menyediakan laluan alternatif. So namakan mangkin yang digunakan. So mangkin yang digunakan di sini adalah kupram 2 sulfat. Mana tadi? Mana? Okey, so kita bagi tahu kupram 2 sulfat dia buat apa? Merendahkan tenaga pengaktifan. Ataupun kamu boleh buat ayat tu, menyediakan lintasan alternatif yang merendahkan tenaga pengaktifan. Yang lebih penting adalah ini. Okey, bagi tindak balas antara zinc dan asid hidroklorik dalam eksperimen 2. Okey, so bandingkan frekuensi pelanggaran berkesan. Kat situ berkesan tengok. Makin hanya terus frekuensi pelanggaran berkesan. So frekuensi pelanggaran berkesan antara ion hidrogen dan atom zinc dalam eksperimen 2 lebih tinggi daripada eksperimen 1. Okey, so kadar tindak balas eksperimen eksperimen 2 lebih tinggi daripada eksperimen 1. Okey, lakaran graf. Okay, sekarang kita nak lakar graf. Okey, masih lagi isi padu gas, lawan masa. Lawan masa. Okay, bila guna makin, masih isi padu akhirnya sama. Sebab tu bila kita kira tengok 600 sama ya dua-dua.
Jadi hanya berbeza adalah dia punya kecerunan graf. So yang pertama, bentuk graf ni sama je. Kalau faktor apa, saiz pun bentuk macam ni, suhu pun bentuk macam ni, makin pun bentuk macam ni, bentuk yang sama. So sekarang lukis semula lah, tak lawa. Kita panjangkan sikit. Okey, ini yang bawah adalah eksperimen 1, tak ada mangkin. Yang atas ni eksperimen 2 dengan mangkin. Okey. Okey, so sekarang bandingkan kecerunan graf. Okey, ingat kecerunan graf bagi eksperimen 2 lebih tinggi. Kalau lebih atas tu lebih tinggi lah, lebih cepat, lebih tinggi. Kerana kadar dalam eksperimen 2 lebih tinggi. Okey, isi padu dan hidrogen yang dibebaskan dalam eksperimen 1 adalah sama. Kenapa sama? Kerana isi padu dan kepekatan asid hidroklorik dalam kedua-dua eksperimen adalah sama. Okey, so kupon sulfat dalam eksperimen 2 yang digunakan sebagai mangkil tidak mempengaruhi jumlah isi padu gas hidrogen yang dihasilkan. Ingat, mangkil tidak mempengaruhi hasil. Dia hanya mempercepatkan tindak balas. So, kadar tindak balas akan lebih tinggi. Itu sahaja fungsi mangkil. Okey, sudah selesai sampai muka surat 189. So, cikgu nak kamu lengkapkan buku kamu hari ini juga. Alright. Kemudian nanti tugasan kamu seterusnya adalah melengkapkan muka surat buat hari ini juga ya. Nanti aku akan bagi dalam grup. Sekejap, muka surat berapa? Banyak ni. Buat sila buat hari ni ya, masa kelas kimia kita 11.30 hingga 1.30. Okey, lengkapkan bermula muka surat 165 sehingga muka surat isi tempat kosong ya. 179. Cikgu akan masukkan dalam grup juga. Okey, seterusnya lepas ini adalah lepas ini itu saja tugasan untuk hari ini. Dan cikgu nak 11.30 kamu terus isi attendance, kemudian buat buat latihan, lengkapkan buku semua ni. Okay, berdasarkan video yang cikgu bagi ni. Okay ya. Okay, attendance itu cikgu bagi masa sehingga pukul 11.30 hingga pukul 12 saja untuk isi. Okay, itu saja untuk kelas kita hari ini. Ada apa-apa masalah boleh PM cikgu ya. So, thank you. Assalamualaikum.